Bukankah itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Tak kenal, tiba-tiba jadi suami. Yang paling dibenci, itulah suami. Macam mana mak kenal ayah? Benci tengok mak ayah kamu tu. Asyik mak balik sekolah, dia ngorat. Asyik mak balik sekolah, dia ngorat. Nyampah. Habis tu, lama-lama mak suka. Lah, itunya lahirnya kamu. 8 beradik, gitu dia. Nampaklah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah letakkan perasaan mahabbah dalam hati kita. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah nikmat berkasih sayang. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran apa yang manusia cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Sampailah habis ayat itu. Dan itu merupakan suatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan kita rangkumkan nikmat itu ada 2 nikmat yang besar. Satu kita panggil sebagai nikmat yang mutlak, dan satu lagi dipanggil sebagai nikmat yang muqayyad. Apa dia nikmat yang mutlak? Nikmat yang mutlak, nikmat yang betul-betul nikmat. Yang tak ada cacat, yang tak ada celah, yang tak ada rosak, yang tak ada binasa, yang tak membahayakan, yang tak merosakkan orang yang dapat nikmat tu. Itu dipanggil sebagai nikmat mutlak. Yang tak akan rosak, yang tak binasa, yang tak hancur. Yang tak perlu di-repair. Malah dia memberikan kenikmatan yang baik. Apa dia? Satu, nikmat Islam, dan satu lagi syurga. Ini dipanggil nikmat mutlak. Tidak ada satu benda yang cacat dalam Islam. Tidak ada satu benda yang boleh merosakkan bila kita ni ikut Islam. Ikut Islam ni insya-Allah tak dapat kencing manis, tuan. Ikut Islam ni tak akan melarat, tuan. Islam itu maknanya pun dah sejahtera. Makna pun jadi selamat. Dan selamat tu betul-betul selamat. Bukan setakat di sini. Sampai ke akhirat selamat dia. Yang kedua saya sebutkan tadi, syurga. Nikmat yang tidak meletihkan. Nama dia nikmat syurga. Nikmat yang tidak meletihkan kita. Tuan-tuan dapat nikmat kereta, letih. Kena basuh. Insurans. Road tax. Oh banyak tu. Buatnya orang langgar dari belakang. Nangis kita. Sebab tu nikmat syurga ni tuan-tuan, dapat makanan pun tak rosak, tak basi, dapat minuman pun tak jadi jemu. Itu nikmat mutlak. Yang atas dunia ni belum lagi tuan-tuan. Dia dipanggil sebagai nikmat muqayyad. Kadang-kadang dia jadi elok, kadang-kadang tak jadi elok, kadang-kadang merosakkan kita pula, kadang-kadang bergaduh pasal nikmat tu pula. Apa dia? Segala-gala nikmat. Kita kata motor kita tu nikmat. Alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang mati dengan aksiden motosikal dia. Kita kata bahawa rambutan tu nikmat. Alhamdulillah. Berapa ramai yang tercekik biji rambutan. Kita kata bahawa nikmat kita ni Masya Allah dapat bilik air cantik ustaz luah. Bilik air dia ustaz. Ramai pula yang tergelincir. Koma tuan-tuan. Jatuh dalam bilik air. Sebab apa? Sebab dia adalah nikmat yang bukan mutlak. Silap kau, lebih kau buat, lebih kau makan, dia jadi mudarat pula. Sebab itu berkali-kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kulu washrabu. Makan dan minumlah. Wala tusrifu. Jangan melampaui had. Jangan berlebih-lebihan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah nikmat berkasih sayang. Kasih kepada siapa? Malam ni kita tajuk keluarga mawaddah. Kalau kita suami kasih pada isteri, itu nikmat. Allah Ta'ala bagi kepada kita satu perasaan sayang dan perasaan disayangi. Itu nikmat. Orang yang tak ada perasaan sayang, tak ada perasaan kasih, tak tahulah tuan-tuan. Kalau rimau pun kasih pada anak dia.
Balik bayar tu pun sayang pada anak dia. Tiba-tiba kita ni tak sayang pada anak. Ini pelik ni tuan ni. Pelik ni. Allah dah tarik dah kan nikmat kasih sayang ni. Kasih sayang pada anak. Masya Allah, subhanallah, sayang sungguh pada anak. Allah Ta'ala bagi. Ini nama dia nikmat. Dan saya katakan tadi, nikmat muqayyad. Kadang-kadang kasih itu boleh merosakkan kamu. Kadang-kadang kasih itu boleh memberikan kebaikan kepada kamu. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Had kasih itu lagu mana? Kita dengar kata-kata hubbuka li syai' yu'ma wa yusam. Bila kamu cinta sesuatu perkara melebihi had, kamu akan jadi buta, kamu akan jadi pekak. Ramai orang yang dapat perasaan kasih, dapat cinta. Terlampau kasih dan cinta, dia jadi pekak. Bukan pekak badak. Pekak tak nak dengar nasihat. Tak nak dengar nasihat. Tak boleh kamu buat macam tu. Kamu ni dah mengabaikan mak kamu tau. Kamu dah lebihkan isteri kamu lebih pada mak kamu. Dia jadi pekak. Sudahlah. Mak aku ada lagi ramai adik-beradik aku. Pandailah dia orang jaga. Aku nak jaga isteri aku. Dia jadi pekak. Dia tak dengar. Bila cinta melebihi had, dia jadi buta. Jahat pun nampak baik. Tak semayang pun nampak semayang. Pak saya apa? Pak saya dah terlampau cinta. Sebab itu tuan-tuan, dia ada had. Benda ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Tentang dua orang yang boleh menjadi musuh kepada kita. Kalau dah jadi musuh tuan-tuan, tak dapat lagi jadi mawaddah. Mawaddah tak ada, rahmah tak ada. Sebab dua benda ini dia datang berkaitan. Mawaddatan wa rahmah. Mawaddah dan rahmah. Perasaan cinta, kasih sayang, kasih belah. Bila mawaddah dah tak ada, tuan-tuan, macam mana nak datangnya rahmah itu? Muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka tabiat kepada manusia ialah mencintai isteri dan mencintai anak-anak. Hari ini kita bercakap sebagai seorang suami lah. Kita cinta isteri kita, kita sayang kepada anak kita dan itu adalah benda nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu. Dia datang perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya Allah dah panggil kita ni. Allah dia panggil kita, suruh buat kerja, suruh buat perintah, suruh buat amalan. Allah menggunakan perkataan yang sangat manis. Wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Dia tak panggil hoi. Huyuk. Huyuk. Dia tak panggil. Allah panggil kita dengan panggilan manis. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, bila orang fasik bawa berita, siasat terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala guna perkataan wahai orang yang beriman. Allah tu maha gagah. Allah tu maha besar. Tetapi bila dia nak datangkan perintah kepada kita, Allah Ta'ala gunakan perkataan wahai orang-orang beriman. Apa dia kata Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwa. Sesungguhnya isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu itu boleh menjadi aduwal lakum, boleh menjadi musuh kepada kamu. Ini dia yang saya kata tadi, nikmat muqayyad. Dapat isteri itu nikmat, dapat anak itu nikmat. Ada yang dapat nikmat betul,
Tetapi isteri dan anak dia pula ada yang menjadi musuh, bukan nikmat. Dia bukan nikmat mutlak. Kadang-kadang sejak beristeri berubah perangai. Sejak dapat anak berubah perangai. Maknanya nikmat yang dia dapat itu jadi fitnah kepada dia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dia jadi fitnah pada dia. Tuan-tuan yang saya hormati. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, inna min. Min tu Allah Ta'ala guna perkataan min. Maknanya bukan semua isteri itu musuh kita. Bukan semua anak-anak itu musuh kita. Sebab tu Allah guna perkataan min. Maksudnya apa? Ada sebahagian daripada isteri kamu, ada sebahagian daripada anak kamu akan jadi musuh pada kamu. Tetapi ada anak, ada isteri yang menjadi penyejuk mata hati kamu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrat a'yun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ada anak, ada isteri yang boleh menjadi penyejuk mata, qurrat a'yun, yang boleh menjadi penyejuk mata hati. Tetapi dalam ayat yang ini pula Allah Ta'ala sebut, ada isteri kamu, ada anak-anak kamu menjadi musuh kepada kamu. Masya Allah. Habis itu Ustaz, kami ni isteri ni jahat sangat ke Ustaz? Sampai Allah kata kami ni musuh. Kalau gitu kenapa nak kahwin dengan kita orang? Tak payahlah kahwin. Sibuk je. Sibuk kahwin dengan orang, kemudian pandai-pandai cakap orang ni musuh. Jenis akak tu lah musuh. Baru je saya baca ayat dia, dah terpacu depan muka saya dah. Akak lah termasuk dalam ayat inna min tadi ni. Sebahagian daripada isteri-isteri kamu adalah musuh kamu. Jenis apa tu? Apa maksud yang dikatakan isteri awak, anak-anak awak adalah musuh awak? Iaitu jenis yang menghalang suami dia dan menghalang bapa dia daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Itu musuh dia. Itu musuh dia. Nak ke mana tu? Masjid. Nak semayang. Tak boleh semayang di rumah. Masjid. Apa di rumah ni tak sama ke? Awak semayang Isyak di masjid 4, di rumah pun 4, sama je. Masjid. Suami tu buka balik kain pelikat tuan-tuan. Tak semayang terus dah sampai ke subuh tak semayang. Ini dia ni, menghalang suami melakukan ibadat. Nak ke mana tu bang? Abang nak balik kampung kejap. Mak telefon tadi, ayah demam. Nak tengok sekejap apa hal ayah tu. Tak payahlah. Apa guna abang long? Ya Allah. Kan kita dah janji nak pergi Kota Baru. Pergi pasar Khadijah. Masa inilah bapak demam lah, COVID lah, apalah. Ya Allah. Tak payah pergi. Baik. Inilah dia musuh. Nak baik, nak balik, tengok bapak, nak tengok mak pun tak dibaginya. Ini dia ni tuan-tuan ni. Yang menghalang untuk buat baik. Abang bukan buat dosa leha. Abang buat baik. Abang cuma menikah lagi seorang saja. Tuan-tuan. Yang ni paling ramai tuan-tuan. Dicari gunting, cari pisau. Siap. Balik nanti saya potong ustaz. Banyak tuan-tuan benda yang menjadi musuh kepada suami dia. Sebab apa? Sebab menghalang suami nak buat benda baik. Banyak tuan-tuan. Yang paling banyak apa dia? Buat baik dengan mak mertua. Buat baik dengan mak mertua. Kita beruntung dapat suami yang baik dengan mak dia. Yang taat pada mak dia. Kita untung dapat suami yang taat pada mak dia. Tiba-tiba ada isteri yang tak suka suami taat pada mak dia. Abang tu sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Saya ni isteri awak tahu? Tahu. Awak tu isteri abang. Tapi abang tak boleh lupakan mak. Abang tak boleh tinggalkan mak. Dia mak abang. Habis tu apa guna kakak abang? Apa guna abang-abang? Apa guna adik abang? Semuanya abang belaka. Dia orang. Abang-abang. Kalau dia orang tak tengok, itu hal dia orang. Tapi abang tak boleh lupakan mak.
Abang tak boleh lepaskan mak. Dia mak abang. Kalau tak ada mak, tak adalah abang. Kalau tak ada abang, siapa nikah dengan kamu? Janganlah sampai dia anti dengan mak, benci pada mak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ulama-ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan isteri menjadi musuh kepada suami di sini ialah apabila isteri menghalang si suami melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu abang-abang yang belum kahwin, carilah pasangan hidup yang beragama. Jangan duk fikir rambut merah. Jangan duk cari yang mata ceklat, mata biru, mata hijau. Jangan cari yang segak cantik semata-mata, cari yang mengamalkan agama. Tak teruk entah dia. Dia faham agama dia. Cari orang yang boleh bantu agama kita. Boleh nasihat kepada kita. Bukannya menjadi orang yang menghalang kita untuk jadi baik. Nombor 2, anak akan menjadi musuh kepada kamu. Apa dia? Kerana anak itu akan melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun tu. Jangan jadikan harta kamu dan anak-anak kamu lalai daripada an zikrillah, daripada mengingati Allah. Ayat tu selalu kita baca hari Jumaat. La tulhikum amwalikum wa auladukum. Janganlah kamu jadikan harta-harta kamu dan anak-anak kamu daripada penghalang kamu untuk mengingati Allah. Subuh Jumaat ataupun subuh semayang Jumaat kita baca ayat tu. Selalu Tutup Imam baca surah Al-Munafiqun. Harta dan anak-anak kamu jangan menjadi alasan untuk kamu daripada menghalang kamu untuk ingat pada Allah. Macam mana Ustaz? Anak jadi musuh kita Ustaz? Oh, banyak tuan-tuan. Banyak. Sekarang ni. Anak tunjuk hai. Ayah, saya nak smartphone. Kalau tak beli, mengamuk. Kalau dah beli, dia tengok benda haram. Bapak tak boleh tegur, mak tak boleh tegur. Tegur, lari pada rumah. Berapa banyak tuan-tuan, anak-anak pergi hantar tuition. Bapak duk tunggu anak tuition sampai pukul 10.30, tak sembahyang isyak lagi. Duk atas motor, duk tunggu anak habis tuition. Kita tanya dekat dia, pergilah masjid, ada kuliah maghrib. Pergilah sembahyang isyak dulu. Tak apalah, saya lepak sini dulu. Tunggu anak balik rumah, 11.30 malam baru sembahyang isyak. Anak punya bahasa tuan-tuan. Ada yang anak minat pada artis, minat pada berlakon, minat pada menyanyi, bapak pula menggalakkan. Tak dilarangnya anak pakai seksi, tak dilarangnya anak pakai menjolok mata, tak dilarangnya anak buat benda yang haram. Kerana apa? Minat. Anak saya berbakat Ustaz. Jadi sayang kalau bakatnya tak diketengahkan. Bapak ni pakai kepiah tuan-tuan. Tapi dia biarkan anak gadis dia dipegang, dipeluk, dibawa atas nama, ini hanya berlakon saja Ustaz. Walaupun berlakon tapi pegang betul-betul. Masalah tau. Saya 1 hari bulan 3 ni Tuan Imam berlakon. Saya tak pegang lagi watak Ustaz. Dulu saya pegang watak Ustaz, tangkap orang tak puasa. Naik van mayat, tak puasa. Kemudian saya buat filem Zim ala Kazim. Filem tentang dakwah saya selama 33 tahun difilmkan. Mari pengarah baru ni pula, saya kata saya tak mau lagi bawa watak Ustaz, saya nak bawa watak orang jahat pula. Oh sudah. Pengarah tengok saya tuan-tuan. Kenapa? Tak percaya kah? Kenapa yang saya join? Dulu saya tak mau join. Sebab bila saya berlakon, saya buat syarat. Nombor 1, bila masuk waktu, kita sembahyang berjemaah. Yang kedua, saya kata, tak ada pegang-pegang. Kalau ada pegang-pegang, saya tak mau. Sebab tu dalam filem saya yang terbaru ni, tuan-tuan, pegang-pegang tak ada, apa pun tak ada. Pak Sihat jadi isteri saya tu, isteri orang, mana boleh pegang? Walaupun berlakon jadi isteri, tutup aurat. Tak boleh pegang-pegang saya. Dalam filem tu saya pengsan. Tengah baca Quran tuan-tuan, saya muntah darah. Pengsan tuan-tuan.
Hak berlakon jadi isteri saya tu, abang, macam tu je tuan-tuan. Abang-abang kalau pensan, isteri buat apa? Isteri terpa tau. Abang goncang. Yang dia pula, abang, itu je tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada pegang-pegang. Saya seronok tuan-tuan bila saya mula-mula berlakon yang menjadikan orang semayang berjamaah. Dengan siapa? Dengan Allahyarham Mamat Khalid. Pengarah lawak lah. Bila masuk waktu semayang, dia guna hela. Semayang Zuhur berjamaah, semua turun. Ya turun, tuan-tuan. Haji Din turun, Aziz M. Osman turun, saya jadi imam. Allahu Akbar. Dia orang sediakan kemah, jadikan surau. Saat lagi asar berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Tapi Allah sayang dia. Pendek umur dia, Allah ambil dia dulu. Waktu saya habis sembahyang asar tu, saya makan laksa dengan dia. Saya kata, bang, bagus. Abang buat macam ini, bagus bang. Semua staff sembahyang, semua kru sembahyang. Semua sembahyang, bagus. Abang bukan apa? Abang takut besok Allah soal abang. Kenapa engkau buat kerja, engkau tak suruh budak-budak sembahyang? Abang takut ustaz dia. Nak sebut abang tu 3 kali, baru lepas hendak ni. Tu nama dia Allahyarham Mamat Khalid. Saya ambil daripada dia, bila pengarah ajak saya berlakon filem, saya gunakan syarat tu. Saya nak sembahyang berjamaah, saya nak kita buat filem macam ni supaya tak berlaku apa yang kita cakap ni. Hari ni bila berlakon isteri orang, isteri kita duduk atas katil sekali. Salah tu. Berlakon sekali tuan-tuan, duduk atas katil. Hang laki orang, perempuan ni isteri orang, duduk atas katil. Pasal apa? Kadang-kadang berlakon jadi mak. Anak pergi cium dahi mak. Yang ni berlakon dia bukan anak betul, bukan mak betul, tapi pasal berlakon punya pasal cium dahi, tak apalah saya anggap mak. Mana boleh anggap-anggap? Hukum tak boleh anggap. Sebab tu kalau ulama-ulama, kalau asatizah, kalau ustaz-ustaz masuk dalam drama dan filem ni tuan-tuan, kita tengok filem tu pun kita jadi seronok. Pasal apa? Tak ada benda-benda haram lagi. Dan kita kena buat benda-benda ini. Nak tolak filem, siang malam orang keluar filem. Nak tolak lagu, siang malam orang keluar lagu. Bila kita orang-orang yang ada pengetahuan agama jadi pengarah filem, jadi penulis filem, penulis skrip, mudah-mudahan berubahlah dunia tadi daripada dunia yang tak berapa cantik kepada dunia yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak tuan-tuan yang berlaku kepada kita hari ini, mak diam, bapak diam dengan minat seorang anak. Minat seorang anak dalam gimnastik. Anak dara dia masuk gimnastik. Mak tahu pakaian macam tu tak boleh. Bapak pun tahu pakaian macam tu tak boleh. Tapi anak ni minat, pejam mata je lah. Itulah dia musuh kepada kamu. Sampai Allah Ta'ala sebut, fahzaruhum. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berawas-awaslah. Allah suruh kita ni jaga. Sebab anak-anak punya minat kadang-kadang yang pelik-pelik tuan-tuan. Sehinggalah menjadikan kita ni jadi rosak. Kita ni menjadi yang seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang lalai dalam bab ini, maka dia adalah orang yang paling rugi tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, habis apa yang kita nak buat sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai ibu dalam rumah tangga. Yang ni baru nak masuk tajuk yang kita nak baca malam ni tuan-tuan. Baru nak masuk tajuk yang tadi muqaddimah. Muqaddimah setengah jam, isi mau 2 jam. Pukul 12 baru kita habis tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Saya menjadi pensyarah di sebuah pusat perkhidmatan kekeluargaan bermula daripada tahun 1993.
Maknanya saya terlibat dengan urusan kekeluargaan ni dah 30 tahun. 30 tahun saya jadi pensyarah tuan-tuan. Duk mengadap kisah suami isteri, duk mengadap kisah anak beranak, duk mengadap kisah mak bapak dengan anak-anak. Sebab tu saya dalam ceramah ni, saya selitkan bab kekeluargaan. Sampai televisyen ambil saya jadikan host kalau dah jodoh. Sampai orang perli saya kalau dah bodoh. Ustaz Kazim tu saya ceramah bab keluarga. Saya keluarga je Ustaz Kazim. Tak ada model lain ke, asyik keluarga je. Dah tajuk dia keluarga mawaddah. Kan? Sahabat kita ni. Dah tajuk dia keluarga mawaddah. Takkan tajuk keluarga mawaddah. Hari ni saya akan mengajar pada tuan-tuan haji tamattu'. Apa kejadah pula tajuk mawaddah pergi ke haji tamattu'. Yang tu baru nama dia kalau dah bodoh. Tajuk bab keluarga hampir cerita bab haji pula ni. Tak kena. Dah orang bagi tajuk saya bab haji, maka saya pun cerita bab haji. Orang bagi saya tajuk bab keluarga, maka saya bagilah cerita bab keluarga. Tuan-tuan yang saya muliakan. Balik pada nikmat. Isteri kita tu nikmat tu. Kenapa nikmat Ustaz? Isteri kita itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Akak-akak suami kita ni di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita hanya nampak tanda-tanda kekuasaan Allah bila berlaku gerhana. Bila berlaku hujan, bila berlaku siang dan malam, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kenapa tak nampak suami juga tanda-tanda kekuasaan Allah, isteri juga tanda-tanda kekuasaan Allah? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kamu ini berpasang-pasangan. Direct Allah sebut kita berkeluarga ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada hidup seorang, berdua, sekarang ada 5 anak. Dan kita pun tak sangka 5 anak kita dah. Baru ni satu perempuan dia tanya, Ustaz tolong bagi nasihat dekat saya. Saya ada 11 anak Ustaz. Ui, meriahnya. Itulah Ustaz, anak saya 11. Umur akak berapa? Saya lahir tahun 62 Ustaz. Anak 11. Saya tanya pula makcik tu. Makcik ada berapa anak? 13 Ustaz. Akak tak banyak akak. Makcik tu lagi ramai. 13 anak. Dia nak cerita apa? Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Daripada kasih sayang Allah, kasih sayang awak, Allah Ta'ala bagi anak. Di mana tanda tu? Waktu kita lahir, tak bawa pun surat nikah, jemputan nikah, tak nak bawa. Keluar-keluar beranak, baju tak pakai, apa pun tak pakai. Tapi Allah dah tetapkanlah jodoh dia siapa. Asal orang daripada Kuala Kerai. Lahir di Kuala Kerai. Tiba-tiba jodoh orang Gua Musang. Oh dekat Ustaz. Ada yang jodoh Nun, Johor Bahru. Macam mana boleh kenal di Johor Bahru? Saya cikgu Ustaz, saya ditukarkan ke Johor. Jauh. Tapi ada yang lagi jauh. Isteri awak orang mana? Isteri saya orang daripada Indonesia Ustaz. Oi, macam mana boleh kenal? Dia jadi pembantu rumah di rumah saya. Oh, pelik. Akak, suami akak orang mana? Lagi jauh Ustaz. Mana pula? Afrika Ustaz. Masya Allah, lagi jauh tuan-tuan. Afrika tuan-tuan. Bukankah itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Tak kenal, tiba-tiba jadi suami. Yang paling dibenci, itulah suami. Macam mana mak kenal ayah? Benci tengok mak ayah kamu tu. Asyik mak balik sekolah, dia ngorat. Asyik mak balik sekolah, dia ngorat. Nyampah. Habis tu, lama-lama mak suka. Lah, itunya lahirnya kamu. 8 beradik, gitu dia. Nampaklah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah letakkan perasaan mahabbah dalam hati kita. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dan dia bagi pula kepada kita anak-anak. Yang mana bila dapat anak ini, nikmatnya sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Tu yang seronok dapat anak. Tuan-tuan, kita semua ni anak orang. Ulang balik, kita semua ni anak orang. Masing-masing ada mak. InsyaAllah kita masing-masing ada bapa. Kalau tuan-tuan duduk dalam masjid ni sekarang, niat i'tikaf, niat mengaji, niat belajar, niat ni. Ya Allah, kalaulah ada pahala untuk aku belajar, untuk aku duduk i'tikaf ni, Ya Allah, mudah-mudahan pahalanya juga dihadiahkan kepada ibu dan ayahku, Ya Allah. Sampai. Tuan-tuan nampak tabung masjid. Tuan-tuan keluar nanti ambil RM10, bohlah tabung masjid. Aku wakaf atas nama arwah ibuku. Sampai, tuan-tuan. Saat lagi kita nak tidur malam, kita buat sembahyang taubat, kita buat sembahyang witir. Kita taubat, kita sembahyang witir. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada ibu aku, Ya Allah. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku kecil, Ya Allah. Allah bagi doa tu. Walaupun mak kita dah meninggal 20, 30, 40 tahun. Untungnya tuan-tuan dapat anak yang soleh, dapat anak yang solehah. Soalan dia, selama mana yang kita buat untuk doa pada ibu dan ayah kita? Ada orang yang doa seminggu lepas mak mati. Lepas tu tak doa dah. Ada yang ziarah kubur bapak dia sebulan lepas meninggal. Tiap-tiap hari ziarah. Dah letak batu nisan, tak ziarah dah. Ada orang tuan-tuan yang baca la ilaha illallah sedekah pada bapak dia arwah. Bila ada ustaz kata bid'ah, langsung tak buat sekarang. Macam mana yang kita buat kepada bapak kita, entah-entah anak itu juga akan buat pada kita. Sebab itu saya nak mengajak kepada tuan-tuan yang saya hormati. Kita hidup dalam dunia ni tak lama dah. Ni nak mari Ramadan ni pun tak lama dah. Sat dia lagi dah. Rejab dah habis dah. Mai Syaban mana pula. Syaban ni pun sekejap je tuan-tuan. Tak lama nanti datang pula Ramadan. Berapa ramai yang tak sempat sambut Ramadan. Berapa ramai yang tahun ini, tahun pertama aku sambut Ramadan tanpa ibu, tanpa ayah. Tahun ini aku berpuasa tanpa mak, tanpa ayah. Allahu Akbar. Dan Nabi sebut, sesungguhnya kata Nabi, bulan yang paling banyak manusia lalai ialah bulan di antara Rajab, Rajabin wa Ramadan. Bulan yang paling banyak manusia cuai ialah bulan di antara Rajab dengan Ramadan. Apa dia tu? Syaban. Nabi bagi peringatan kepada kita, bulan yang banyak kita cuai ialah bulan Syaban. Sedangkan bulan Syaban itulah diangkat amalan kamu. Dan kata Rasulullah, aku suka kalaulah pada bulan Syaban ini diangkat amalan, ditutup amalan aku dengan ibadah berpuasa. Kenapa yang bulan Syaban ini Nabi sebut adalah bulan yang kita paling banyak cuai? Sebab kita duk nampak bulan selepas bulan Ramadan, nama dia Syawal. Sibuk dengan raya, dia terlupa nak buat ibadat bulan Syaban. Dia sibuk nak buat tempahan kuih, sibuk tempahan langsir, sibuk nak cat rumah, sibuk duk beli kereta nak balik kampung. Dia terlupa nak buat ibadat. Ada orang yang duk fikir bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan tak boleh makan waktu siang. Sebelum sampai masuk Ramadan, baik aku makan banyak-banyak. Nanti dah datang Ramadan, dah tak boleh makan. Dia balun betul-betul bulan ni sekarang. Makan betul dia. Nanti sebulan kita tak makan. Makan sekarang. Langsung tak puasa, tuan-tuan. Yang ketiga, kenapa manusia lalai dalam bulan Syaban ini, tuan-tuan? Sebab merasakan bahawa dia masih lagi panjang umur dia. Dia boleh lagi panjang lagi umur dia. Dia tak rasa pun yang itu telah meninggalkan dia. Dan di antara yang telah meninggalkan dia ialah
mak bapak dia. Maka ramailah yang mengabaikan mak bapak. Saya ada sebuah sekolah di Ipoh. Pelajar saya taklah ramai, pelajar dewasa, orang-orang tua. 270 orang tua. Bulan lepas, bulan Rejab, meninggal 4 orang. Kena kanser 2 orang, sakit jantung 2 orang. Macam-macam tuan-tuan, pengalaman saya bela warga emas. Macam-macam pengalaman. Orang tanya pada saya, Ustaz, kenapa Ustaz bela orang tua ni? Orang kudung kaki saya bela. Yang kena kencing manis, dipotong kaki dia. Dia telefon saya, suruh datang ke pondok dia, saya pun datang. Dia tunjuk kaki dia yang kena potong, berdarah, basah. Dia kata, Ustaz, malam tadi semut datang. Semut datang buat apa? Dia hurung kaki saya. Tahu? Maknanya, Ustaz, tak lama lagi saya nak mati lah, Ustaz. Oi, jangan cakap macam tu. Semut tu bagi tahu ke? Saya tanya dia, semut tu bagi tahu ke? Tak adalah. Kalau dah kena potong, semut datang ziarah, duk hurung kaki, tu namanya tak lama dia. Betul tuan-tuan. 2 hari lepas tu, jalan tuan. Kencing manis dia tinggi, semut datang hurung kaki dia yang kena potong. Orang macam tu pun saya bela di sekolah saya. Ada yang saya bela di sekolah saya, yang senyum seorang-seorang. Duduk atas kursi, senyum tengok orang. Saya tanya dia, ubat dah makan belum? Belum. Sudah tuan. Makan? Tak nak, kata dia. Bila saya suruh dia makan tuan-tuan, dia minum air, dia tak telan ubat tu. Bila saya keluar, dia ludah balik. Dia tak nak makan ubat. Subhanallah. Berapa ramai di kalangan kita yang bela mak, yang bela ayah perangai macam tu. Allah uji kita, mak kita, bapak kita diuji kita ni macam tu perangai dia. Tak nak makan ubat, makan tak pantang. Kadang-kadang bila kita pergi kerja, dia makan benda yang tak boleh dimakan, penyakit dia naik balik. Macam-macam tuan-tuan Allah Ta'ala uji pada kita. Apa yang kita nak buat tuan-tuan? Ada anak, dia datang ke sekolah saya, dia kata, Ustaz, ni mak saya, dia peminat Ustaz, Ustaz tolong bela mak saya. Dia nak duduk sekolah Ustaz sebab dia minat. Saya tanya, mak sakit apa? Macam-macam penyakit. Kenapa abang tak bela? Dia jawab, saya sibuk, saya pilot. Saya tak boleh nak bela mak saya. Habis tu ni bukan mak saya abang, ini mak abang. Takkan saya nak bela mak abang, kan mak saya. Berapa Ustaz nak sebulan saya bayar? Janji mak saya duduk di sekolah Ustaz. Sampai macam tu tuan-tuan punya tak mau pada mak dia. Ada orang yang bela mak dia tuan-tuan, dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja pegawai bank. Dia bela mak, dia bela ayah dia yang uzur. Sampai mak dia mati, sampai bapak dia mati. Dan dia tak kahwin sampai dia mati. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya berhenti kerja sebab saya nak bela mak, saya nak bela ayah saya. Macam mana akak tanggung diri akak? Adik saya, abang saya hantar saya 500 sebulan. Itulah saya makan. Itulah yang saya makan dengan mak bapak saya. Tak lama lepas itu, ayah dia meninggal. Dia bela pula mak dia meninggal. Tahun lepas, dia pula meninggal. Meninggal dalam keadaan puas membela mak bapak dia. Dan bila saya ziarah mak dia meninggal, anak tadi tak menangis. Anak tak menangis, relax je. Saya datang dekat dia, sabar. Mudah-mudahan Allah rahmati arwah. InsyaAllah sabar kak ya. Alhamdulillah Ustaz.
Saya pun reda Ustaz. Saya dah puas bela dia. Saya tak nak menangis sebab saya jaga dia makan, minum, tidur dengan dia, urut dia malam-malam. Saya sapukan minyak dekat dia, saya beri ubat pada dia. Saya bawa dia masuk dalam bilik mandi, saya mandikan, saya basuh berak dia Ustaz. Saya dah jaga dia 20 tahun Ustaz. Saya dah puas Ustaz. Tak menangis dia. Sebab apa dia tak menangis? Sebab dia puas hati bela mak bapak dia. Berapa ramai kita besok bila mak bapak mati, baru nak menangis. Kenapa awak menangis? Mak saya Ustaz, tiap-tiap bulan suruh saya balik. Saya tak pernah balik Ustaz. Mak meninggal, baru saya balik. Ustaz, saya tak pernah bagi duit dekat mak saya Ustaz, walaupun saya kerja besar di Kuala Lumpur. Jangan katakan 1000 Ustaz, 100 pun saya tak nak kasih sama mak saya Ustaz. Saya sedih Ustaz. Kenapa abang menangis? Saya balik Kuala Kerai Ustaz. Bila saya balik Kuala Kerai, saya tak pernah Ustaz tidur rumah mak saya, tidur rumah bapak saya. Saya tidur kat hotel Ustaz. Rumah sempit ke? Anak adik-adik ramai ke? Sajalah tak selesa Ustaz. Aircon tak ada Ustaz. Jadi saya tidur kat hotel Ustaz. Sekarang baru saya menyesal Ustaz. Kenapa abang menangis? Saya tak pernah tunggu dia di hospital Ustaz. Mak saya sakit, bapak saya sakit, saya tak pernah tunggu di hospital Ustaz. Mak saya pergi sendiri ke hospital, mak saya duduk sendiri dalam ward di hospital, seminggu dia sakit, saya tak jengah Ustaz. Dulu waktu saya sihat, saya melawat ke hospital setiap minggu. Bila saya dah sakit dan datang pula COVID, nak pergi hospital, dah susah sikit. Dulu saya bawa grup saya, masuk dalam wad, kami pergi melayan orang-orang yang tak ada, siapa jaga. Saya ziarah satu orang pondok, dia ni polis pencin, dia belajar di sekolah saya, dia sakit, saya ziarah dia. Bila saya ziarah dia, katil yang sebelah dia itu, ada satu pakcik. Duduk tengok saya layan polis pencin tu. Saya pun pergi dekat dia. Pakcik sakit apa? Macam-macam. Siapa tunggu? Tak ada siapa. Berapa hari dah? 3 hari. Mandi tak? Geleng kepala ni. Saya lap badan boleh? Boleh. Saya dengan arwah kawan saya Ustaz Mokhtar. Tak. Ambil kain tuala. Tak. Ambil baldi, isikan air. Kita lap orang tua ni. Bukan bapak saya pun. Bukan pak saudara saya pun. Tapi dia adalah saudara seagama. Ambil kain tuala, lap. Perah kain, lap badan dia tuan-tuan. 3 hari dah tak mandi. Anak berapa orang? Anak 4. Anak duduk di mana? Duduk di Ipoh. Seorang pun tak datang? Tak datang. Astaghfirullahaladzim. Orang tua ni meninggal lah. Bila dia meninggal, saya uruskan kematian dia. Bukan saudara saya. Bukan orang pondok. Saya mandikan di sekolah saya. Saya kapankan. Saya kebumikan. 3 hari lepas dia meninggal, baru keluarga dia datang ucap terima kasih. Berapa Ustaz nak bayar kos? Tak bayar. Saya tolong kerana Allah. Cuma saya tanya, kenapa abang-abang tak pedulikan ayah? Dia orang start kereta, dia orang belah. Sampai hati tuan-tuan. Sebab tu saya kalau boleh tuan-tuan, saya nak buat drama. Ada orang buat drama tanah kubur. Biar saya buat drama pula, kisah mak dan ayah. Macam mana anak-anak yang menderhakai pada mak bapak. Dan apa kesudahan pada mereka tuan-tuan. Ada yang saya boleh cerita di sini dan ada yang saya tak boleh cerita di sini. Sebab itu, jom kita berbakti pada mak bapak kita supaya anak-anak berbakti pada kita. Allah pesankan dalam Quran tu, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada mak bapak kamu. Sampai Allah pesan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah pesan berkali-kali dalam Quran,
Cakap yang lembut dengan mereka. Cakap yang baik dengan mereka. Jangan berkata offend pada mereka. Tak boleh sebut. Tarik muka masam tak boleh. Ini bukan tarik muka masam. Dihempaknya pintu. Jatuh jam. Timpa kepala bapak tu pula. Bila mak tegur sikit, start motor X1R. Nak tunjuk kata marah pada mak tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila nak datang keberkatan hidup, mak kita bantah. Bila nak datang mawaddahnya, tuan-tuan, mak bapak kita bantah. Yang ramai bantah mak bapak hari ni dalam bab jodoh. Mak kata tak payahlah ambil yang ni, carilah yang lain. Mak apa tahu? Saya bercinta dengan dia, mak daripada tadika tahu. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba mak nak halang pula cinta kita orang. Mak bukan nak halang. Mak suruh cari yang lebih baik, yang boleh jaga agama. Nanti saya ubahlah dia. Bantah. Ayah suka ke, ayah tak suka ke, saya tetap dengan pilihan saya, ya. Ayah tak kata apa. Aku suka kamu. Ada yang tak pernah cium tangan ayah dia. Kalau cium pun, dia cium tang dahi. Dia ambil tangan ayah dia, letaknya tu. Dia bukan cium dengan hidung. Dia cium dengan dahi, tak tangan lagi tu. Cium zaman sekarang. Ada hari ni tuan-tuan, marah bapak kalau tak beli motor. Boykot mak kalau tak bagi duit beli komputer. Marah mak, anak baru 6 tahun. Pasal tak beli lato-lato. Tak beli lato-lato punya pasal. Tunjuk perasaan budak tuan-tuan. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan. Yang mana ada mak, yang mana masih ada ayah. Jom kita jaga elok-elok. Sebab Nabi kata, ada 3 manusia yang celaka. Bila sebut tentang mimbar ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah apa benda dalam dunia ni. Bila tuan-tuan tengok je benda tu, akan ada cerita di sebalik benda itu. Apa yang tuan-tuan nampak tentang mimbar? Kita nampak hadis Nabi, bila naik atas tangga mimbar, Nabi berhenti. Naik satu anak tangga, Nabi berhenti. Naik satu anak tangga, Nabi berhenti. Habis semayang, Nabi tanya, kamu tahu tak pasal apa aku berhenti? Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah berhenti tadi? Malaikat datang, ada 3 orang yang binasa. Siapa dia? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Duduk dalam bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan. Tapi tidak mendapat keampunan daripada Allah. Itu orang celaka nombor 1. Orang celaka nombor 1 apa? Dia masuk dalam bulan Ramadan. Dia duduk dalam bulan Ramadan. Bila dah habis Ramadan, dia pun sambut raya dalam keadaan Allah tak ampunkan dosa dia. Celaka punya orang. Pasal apa Ustaz? Langsung dia tak ambil manfaat daripada Ramadan. Puasa pun tidak. Sedekah pun tidak. Tadarus pun tidak. Dia jadikan Ramadan macam bulan-bulan lain. 2. Orang yang ada mak bapak tetapi tak dapat keredaan daripada mak bapak dia. Orang ni pun celaka nombor 2. Jom tuan-tuan, kita minta reda mak ayah. Sampai nak beli motor pun tanya mak. Tanya ayah. Ayah, saya nak beli RX, boleh tak? Tanya. Ayah, saya minta izin nak menikah ni. Ayah, saya minta izin nak pindah rumah. Saya dah beli rumah atas bukit tu. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Kalaulah kita ada mak bapak tapi tak dapat keredaan mereka, kita adalah orang yang paling rugi sekali, tuan-tuan. Alhamdulillah Ustaz, anak makcik bagus Ustaz. Makcik pergi kuliah asar, kuliah muslimat. Anak makcik yang hantar Ustaz setiap petang. Cuba makcik tengok balik macam mana cara dia hantar. Dia duduk atas motor, cepatlah mak. Oh mak, cepatlah. Mak. Mak pun naik motor. Wow, tunggin mak belakang. Macam tu makcik kata baik. Kadang-kadang hantar naik kereta. Mak ni pun satu, lambat, orang nak cepat. Masjid lah, apalah. Saya dah janji dengan kawan ni mak.
Dia turunkan mak dia kat situ, dia pun jalan. Kawan mak dia cakap, untung kau lihat, anak kau hantar kau. Untung dalam hati mak je tahu, sakit jiwa aku tahu. Kalau aku pandai bawa kereta, aku bawa kereta, kata dia. Ni anak zaman sekarang ni tuan-tuan. Patutnya bila ada mak, dapat keredaan daripada mak, dapat keredaan daripada bapak. Saya seumur hidup saya, tuan-tuan, bapak saya tak pernah bagi duit ke saya. RM1 pun tak pernah bagi. Apatah lagi RM10. Sebab bapak saya meninggal, umur saya 8 bulan. Bila nak bagi? Saya pun tak pernah cium dia. Umur 8 bulan, dia meninggal. Yang saya tahu, gambar dia. Yang saya pergi, kubur dia. Tak banyak pahala aku dengan ayahku. Sebab tu bila saya tengok pakcik-pakcik, abang-abang yang tua-tua ni, saya ingat ke ayah saya. Salam dengan dia orang, ziarah dia orang, saya baik dengan dia orang, supaya Allah ampunkan dosa saya, sebab saya sambung silaturahim dengan orang-orang tua ni. Kita pula dah lah ayah tak ada, mak pun dah meninggal, dengan orang tua kita bergaduh pula. Nak bergaduh, jom. Pergi hajak orang tua 78. Jom, Tomoy. Muatai. Apa ni, tuan-tuan? Kalau kita tak boleh anggap dia sebagai bapa kita, hormat dia sebagai orang tua. Bayangkan dia bapa kita, dia mak kita. Nombor 1, kita hargai mereka sewaktu mereka masih hidup. Apa yang dia nak, bawa. Bagi puas hati, tuan-tuan. Mak kita ni dia tak ajak pergi Los Angeles. Dia ajak pergi Mekah. Mak nak pergi umrah. Saya bawa. Mungkin ini kali terakhir mak dan bapa kita pergi umrah. Saya last pergi umrah bulan 12. Tahun lepas. Saya tengok ramai anak-anak yang tak ikut mak, tak ikut bapa. Makcik-makcik inilah. Bila kita tanya siapa yang nak kerusi roda, separuh bas minta. Saya. Siapa tolak? Dia. Minta kerusi roda, tapi orang nak tolak tak ada. Saya kata, makcik, kalau nak upah tolak, kita boleh ambil orang-orang dari Indonesia, tak pun dari Thailand. Tapi kena bayarlah, makcik. Oh, sudah. Tak boleh ke rakan sebilik tolak? Dia orang pun nak buat umrah, makcik. Wey. Kalau nolak makcik, macam mana dia pun nak buat umrah? Kami datang nak buat umrah, bukan nolak makcik, sudah menang makcik tu. Anak dia boleh telefon saya. Kami serahkan mak kami pada ustaz. Sebab kami percaya pada ustaz. Ustaz boleh bela mak kami. Astaghfirullahalazim. Patutnya anak bawa. Nak buka bilik hotel pun tak erti. Duk tekan tak mana, duk tok tek tak boleh ni, jenis kad lah. Dia tak tahan, tuan-tuan, dia terkencing depan pintu. Terkencing depan pintu, duk diam. Dah kencing. Eloklah makcik, kencing puas-puas. Saya kata, elok kencing puas-puas. Sekali saya main basuh. Nak kata apa? Nak buka pintu kad tu. Kad tu dia tak kerti. Nak tunggu lampu jadi biru tu tak tahu. Duk merah tu tak nak terkencing sangat dah. Kawan dah di ujung-ujung dah. Jadi abang-abang, kalau nak bagi mak dan ayah kita pergi umrah, saya minta satu ya. Nombor 1, cari hotel hak dekat sikit dan tolong ikut sekali. Ni letak hotel atas bukit tu. Mak pergi semayang subuh, isyak baru balik. Makan tak ada, duk minum air kurma, minum air zam-zam. Lepas isyak baru balik. Jalan lek. Makcik makan belum? Dok gi. Kenapa tak makan? Jauh nak balik tak lalu dah. Kalau makcik balik, makcik tak pergi dah. Jadi makcik pergi duduk terus di masjid sampai isyak. Astaghfirullahalazim.
Jadi abang-abang, tolong kita layan mak kita, layan bapak kita yang terbaik sebelum mereka meninggalkan kita atau sebelum kita meninggalkan mereka. Yang kedua, tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Allah Ta'ala kata, layanlah isteri kamu dengan cara yang baik. Allah direct sebut, wa'ashiruhunna, perempuan, dan layanlah mereka dengan cara yang baik. Allah pesan kepada kita, bapak-bapak, suami-suami, layan isteri baik-baik. Saya tak suka isteri saya, Ustaz. Fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau kamu sayang isteri kamu, pegang elok-elok. Kalau kamu dah tak ada sayang, lepas elok-elok dia. Jangan gantung tak bertali. Boleh pukul tak isteri Ustaz? Sebab apa nak pukul? Dalam Quran sebut, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kan Allah sebut dalam ayat itu wadribuhunna. Abang. Abang janganlah ambil hak pukul dulu. Sebelum pukul tu ada berapa step? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Kalau kamu takut isteri kamu nusyuz pada kamu, hendaklah kamu ajar isteri kamu. Ajar isteri itu saja beratus-ratus step. Mana boleh tanpa? Ada tak kita ajar isteri kita cara semayang? Isteri kita ni mengandung 9 bulan. Duk menjahit baju waktu mengandung. Tiba-tiba isteri kata, abang, air ketuban dah keluar. Abang, air dah keluar bang. Jomlah ke hospital. Tak apa abang, ini kalau macam ni 8 jam pun belum keluar lagi bang. Lantaklah. Saya nak jahit dulu. Dia biar je air keluar tuan-tuan. Datang waktu zuhur. Abang, dah masuk zuhur. Macam saya ni kena semayang tak abang? Dia tanya dekat suami dia. Abang, ni air ketuban dah keluar. Saya kena semayang tak? Suami jawab, mana aku tahu kamu punya. Apa yang tanya aku pula? Dia boleh jawab, mana aku tahu kamu punya. Bukan aku punya. Hai abang, abang kena jawab. Ni bawah kita ni, isteri kita ni. Isteri kita demam 40.8. Masuk ward. Doktor masukkan intravenous drip dalam tangan ini. Lepas masuk jarum, doktor pelekat dengan pita. Gam. Bang, macam mana nak ambil wuduk? Tangan pasang jarum. Boleh tak saya buka jarum ni? Buat. Marah doktor kan. Abang, kalau saya tanggalkan gam ni abang, nurse marah kan. Habis tu bang, saya boleh tak sapu je wuduk atas dia bang? Mana aku tahu kamu punya, kata dia. Abang tak boleh cakap macam tu bang. Nasihat dia, ajar dia, didik dia, sungguh-sungguh dia. Hantar dia datang belajar. Jangan larang dia nak belajar. Nak ke mana tau? Masjid. Petang ni ada kuliah muslimat. Siapa ngajar? Ustaz Kazim. Tak bayar. Kenapa bang? Kamu tak nampak songkok dia? Astaghfirullahalazim. Balik isteri tu. Kalau awak tak mengajar isteri awak, awak kena izinkan dia pergi belajar. Selama berpuluh-puluh tahun kahwin, kita tak pernah jadi imam semayang. Tuan-tuan tahu tak, di antara nikmat yang paling besar isteri dapat ialah seorang suami yang mampu jadi imam untuk dia. Bila suami jadi imam tu, isteri ni orang Kedah kata, habis meter, out. Punya bangganya, ya Allah, pilihan yang tepat. Semayang zuhur, suami jadi imam. Allahu Akbar, ya Allah, terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat pula dia baca tuan-tuan. Tak tepat lagi pilihan aku.
Habis-habis sembahyang dia kata, abang dah jadi imam sembahyang zuhur. Nanti asar kamu pula ya. Lagi tak tepat tuan-tuan. Ajaran mana pula lah laki aku ni sewel ke apa ke? Jom tuan-tuan kita tunjukkan bahawa kita adalah suami yang memimpin dia. Ajar kepada dia. Bagaimana nak hidup, bagaimana nak bermasyarakat, bagaimana nak basuh kain, bagaimana nak basuh pinggan. Suami ajar. Supaya semuanya lulus pada hukum syarak. Nombor 2. Barulah datang yang lain. Yang pukul ni last sekali. Ini tidak. Ajar pun tidak, didik pun tidak, belai kasihan pun tidak. Yang dia bagi penumbuk. Saya jumpa dengan satu orang ahli tinju. Dia ni wakil negara dulu ni. Peninju besar tuan-tuan ni. Datang rumah saya naik motor. Kenapa bang? Saya bekas atlet. Tahu. Tengok penumbuk pun tahu. Kalau dia tumbuk muka saya tuan-tuan, tak nampak muka, nampak lengan dia, penumbuk dia. Besar gila penumbuk ni. Dah pencen dah? Dah pencen dah. Apa masalah? Masalah dia sekarang, saya tumbuk isteri saya. Oh sudah tuan-tuan. Kenapa? Saya ni ada pasang benda kat belakang saya ni. 2 benda. Supaya saya jadi kuat, supaya penumbuk saya padu. Sekarang benda tu duk kacau sebab saya dah tak menjamu dia. Jadi, saya nampak siapa pun saya tumbuk. Saya mula jauh pada dia sikit tuan-tuan. Tak apa, abang. Duk jauh sikit lagi abang belasah saya pula. Dia kata, tak Ustaz, dia ada time-time dia. Siapa yang selalu abang belasah? Isteri dia. Saya bila ceramah di kawasan dia, saya pergi rumah dia. Masa tu saya tengah muda. Saya peduli apa? Pergi rumah dia, tengok isteri dia halus, kecil, kesian mak ngah ni. Tolonglah Ustaz, mak ngah tak tahan, dia duk tumbuk mak ngah. Duk pasang ubat kuat supaya jadi berani tumbuk orang. Sekarang bila dah tua, tak larat dah, dia tak tahu nak buang macam mana tangkal azimat susuk tu. Hak jenis tu pun ada. Yang jadi mangsa, isteri dia. Itu yang jenis bagi kuat penumbuk. Yang bagi kuat mikrofon. Ustaz ni gila ke apa kan? Ni bagi kuat mikrofon. Hak mana faham? Tak faham tu dah. Yang jadi mangsa siapa dia? Kak tipah, kak leha, kak nak. Dia pergi ambil ubat apa tak tahu. Dia pergi menuntut mana tak tahu. Ni cerita betul tuan-tuan. Dalam masjid dia guna sihir. Dia nak bagi kuat tenaga kelakian dia. Dia pergi menuntut dengan satu orang. Dia kata 3 hari rehat. Jangan buat apa-apa. Isteri tak tahu. Dia kerja kilang. Isteri tak tahu. Bila dia shift malam. Suami dia balik. Buka pintu. Abang, awal balik, tengah-tengah malam balik. Apa hal? Bercakap pun tidak, menjawab pun tidak, apa pun tidak. Dia heret tangan isteri dia masuk bilik. Badan sejuk Ustaz, bercakap apa pun tidak. Lepas tu dia balik keluar. Besok suami dia balik, amboi abang, semalam boleh balik pula, benda hilang. Abang ke mana? Masa bila aku balik? Ustaz, 3 malam Ustaz. Bila saya tanya betul-betul, apa ilmu yang abang buat? Rupanya ilmu yang saya sebutkan tadi. Suami dia pun datang sekali. Saya tengok muka lelaki dia. Isteri dia kata, ni tak guna ni. Tak siapa yang tidur dengan saya Ustaz. Saya pun tak tahu kata apa. Abang-abang oi, jangan duk buat benda-benda yang macam tu. Hak isteri kita jadi mangsa. Ilmu sesat, ilmu sihir ni jangan. Ada hak saya jumpa pula, mai pakai spek hitam. Ya kak, Ustaz, tolong jampi untuk suami saya bagi lembut hati. Sebab suami pukul. Dia pun buka spek. Lebam ni tak ni. Loh, mata panda. Lebam ni. Hak belah ni okey, belah ni okey.
Sejak bila suami pukul kak? Sejak awal kahwin. Sampai sekarang. Dia tumbuk, dia pukul, dia siku, semua dia buat ustaz. Kau tak tahan ustaz. Kau kena pukul tiap hari, kau tak tahan. Kau pergi ke balai polis, report. Pergi ke hospital, check up. Pergi ke pejabat qadi, pergi minta cerai kau. Kau tak nak cerai ustaz, kau tak mau cerai. Kalau gitu kau sabarlah. Kau tak sabar dah ustaz. Kau tak tahan dah ustaz. Kalau gitu kau pergi report kau tak nak bercerai ustaz. Kalau gitu kau sabarlah. Kau tak sabar. Sekali lagi aku yang hilang sabar sekali lagi. La ilaha illallah. Tuan-tuan kena ingat, bercerai ni bukan tak bagus. Bercerai ni salah satu bentuk jalan penyelesaian pada masalah yang tak boleh selesai. Bukan maknanya bila bercerai langsung tak boleh rujuk. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita tempoh 3 kali suci. Orang putih panggil cooling period. Dalam bahasa kita, tempoh bertenang. Nama dia iddah. Boleh rujuk balik. Supaya insaf. Janganlah bercerai. Jangan sebut bercerai. Saya tak nak bercerai. Kalau gitu, tak dah lah muka tu. Tumbuk sana, pijak sini. Pilah minta cerai. Ada orang tuan-tuan bila dah mahkamah kata cerai. Dia keluar pada mahkamah. Merdeka. Jaga tu terkejut. Baru bulan Februari bila masa merdeka. Dia dapat keluar daripada masalah dia. Merdeka, kata dia. Ada orang 2 minggu lepas bercerai, dua-dua menang. Aku pun silap, panah baran. Bodoh betul aku ni. Ada isteri aku tak jaga, aduh. Yang isteri pula, aduh. Memanglah dia panah baran, tapi beras cukup. Beras cukup, kereta ada, rumah ada, sekarang dah bercerai, siapa nak bagi beras? Aduh. Suami lagi fikir malam besok, Allah, dia baik sangat. Kenapa aku buta? Kenapa aku buta? Dia teringat lagu Ameng Spring. Butakah cinta? Kenapa aku buta lah? Aduh. Sekarang tak ada siapa nak masak kat aku. Tak ada siapa nak layan aku. Aku boring sekarang tak ada isteri. Isteri pula duduk menung. Memanglah dia panah baran. Tapi kadang-kadang dia romantik. Hari itu kita orang minum air kelapa 1 biji 2 straw. Romantik sangat. Ada lagi tempoh. Kau ambil telefon, kau WhatsApp dia. WhatsApp isteri kau tu. Akum. Isteri tengok. Faham ni? Akum. Wakalam juga situ. Suami hantar lagi, buat apa tu? Isteri jawab, tak buat apa pun. Soalan ketiga tu soalan maut, menentukan dia nak atau tak pada kita. Soalan dia apa? Ingat kita tak? Isteri jawab, boleh belah. Tak payahlah tuan. Cari lain lah, berlambak lagi tuan. Dia suruh kita bertenang. Malah kalau tak rujuk pun, rujuklah akan datang, boleh menikah lagi. Ada tuan-tuan, mak dia kata, ceraikan isteri awak, ceraikan isteri awak, ceraikan isteri awak. Dia datang jumpa saya, ustaz, mak saya tak suka dengan isteri saya. Mak saya benci dengan menantu dia, ustaz. Dia suruh saya ceraikan isteri saya. So, saya dah ceraikan dia, ustaz. Itu apa masalahnya? Dia datang jumpa saya, buat apa lagi? Dah keputusan? Tak, sekarang mak saya dah meninggal. Oh, sudah. Habis itu apa masalahnya? Boleh tak kalau saya kahwin balik dengan isteri saya? Sedangkan dulu mak saya tak kasih. Mak saya suruh cerai. Mak dah meninggal, saya nak balik dengan bekas isteri saya. Boleh tak ustaz? Boleh lah. Tak takutlah mak tu macam dia tak selesa dalam kubur kan. Dia keluar pula lompat-lompat datang balik rumah, tak ada maknanya bang. Nak buat macam mana? Bercerai bukannya tak elok. Kadang-kadang dia boleh menyelesaikan masalah. Sebab tu kita buka balik bab-bab cerai ni.
Allah pesan tu, kamu sayang pada isteri kamu, jaga elok-elok. Kalau kamu dah tak sayang, lepaskan baik-baik. Jangan gantung tak bertali. Jangan tak pergi ke mahkamah. Bila mahkamah panggil, lepaskan elok-elok. Tuan-tuan, Allah pesan pada kita, jaga isteri kita. Jangan sampai dia jadi musuh kita. Jangan sampai dia jadi pembawa fitnah pada kita. Kenapa Ustaz? Kerana mereka adalah sumber pahala kita. Tuan-tuan pegang tangan isteri, dapat pahala. Tuan-tuan bagi makan pada dia, dapat pahala. Tuan-tuan selimutkan dia, dapat pahala. Tuan-tuan hiburkan hati dia, nafkah batin. Orang kita faham nafkah batin tadi, kopi jantan tu saja. Bukan tuan-tuan oi. Nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Itulah nafkah batin. Kita bila pergi Masjidil Haram, tunggu isteri dekat pintu 25. Pegang air zam-zam bolam botol, beg galas satu. Duk tengok isteri bila nak sampai. Sementara tu tengok Iran juga. Iran satu, Turki satu ada juga. Bukan orang sini lah, di Afrika. Kita pun salam dengan dia. Tuan Haji, tunggu siapa? Tunggu mem. Wow, seronok tuan. Saat lagi isteri pun sampai, dua-dua jalan balik ke hotel, naik makan nasi. Saat lagi turun sekali pergi cari jubah. Pak siapa bila balik ke Malaysia, tak ada siapa pun tunggu isteri. Abang tunggu isteri pintu berapa? Sini tak ada pintu Ustaz, semua pintu sama Ustaz. Ni yang masalah kita ni. Kita kadang-kadang hanya romantik waktu pergi umrah. Sebab tu bila naik kapal terbang, mesti bergaduh. Kalau seat tak ada nombor. Kadang-kadang isteri dapat seat lain, suami dia duduk seat lain. Hui, marah. Marilah duduk sebelah, isteri panggil. Dah, aku nombor sini. Kau faham tak? Aku nombor sini. Marilah. Sakit tak makan ubat pula lah tu. Atas kapal terbang tu kan. Pramugari begini, tengok ni. Yang suami dia tak nak duduk sebelah dia. Sebab suami dia dapat seat. Sebelah dia janda. Tak ada relax. Duduklah sana. Boy. Di Malaysia tak nak duduk sekali, atas kapal terbang nak duduk sekali. Tak berjalan kapal terbang tu tuan-tuan. Gaduh lagi bini ni. Cubalah kita bentukkan suasana mawaddah dalam rumah tangga ni. Dah sampai masa dia, kita bagi isteri kita rehat. Mama, besok tak payah masak, kita makan di luar. Mama, tak payah basuh kain, kita hantar kedai dobi. Mama, tak payah kemah rumah, abang yang kemahkan. Sebab Allah suruh kita layan isteri baik-baik. Dan akak-akak pun jagalah suami elok-elok. Jaga suami elok-elok. Ni dah mati baru menangis. Dah mati baru teriak lah. Tukang mandi mayat pula tanya, siapa nak cium, mai cium. Cepat. Mana isteri dia? Mai. Masa itulah baru nak cium. Abang. Lak air mata. Jangan jatuh dia kan. Seksa mayat ni. Jenuh lak pula ada. Ustaz kata seksa pula ada. Cium mayat suami. Waktu hidup, kenapa tak cium? Muda-muda dah cium Ustaz. Dah tua-tua ni, malu ke orang Ustaz. Nampak? Bila mati je, jangan kapan lagi saya belum puas tengok mayat suami saya. Habis itu masa hidup, tengok pun tidak. Suami bercakap, kita tengok arah lain. Suami bercakap, kita bagi pipi pada suami kita. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan bagi pipi pada orang lain bila bercakap. Tengok dia. Ini tidak, tuan-tuan. Dapat cucu, tak tengok suami. Dapat televisyen, tak tengok suami. Suami bercakap, dia tengok TV, suami bercakap, tengok pipi dia. Bila mati, jangan ke bumi lagi, abang. La ilaha illallah. Ada juga yang suami dia mati, muda, dia pun muda, anak seorang.
Accident. Menangis. Waktu nak kapan tu menangis. Abang kata, kita sehidup semati. Kenapa abang mati dulu? Siapa nak jaga saya, bang? Tu imam jawab, saya ada. Bukan imam sini lah, ni di Afrika ni entah ni. Imam Afrika teruk ni tadi. Imam kita bagi belakang. Jom bang, jom kakak. Kita layan isteri kita, layan suami kita terbaik. Tuan-tuan ni untung. Akak-akak untung tau, dapat suami untung. Sentiasa ada dengan akak. Akak batuk dia ada, akak demam dia ada, akak sakit perut dia ada, akak senggugut pun dia ada. Orang tanya dekat saya, Ustaz, kalau isteri saya senggugut, apa ubat dia, Ustaz? Ambil air panas, bubur dalam gelas, dah rendam janggut. Agak-agak ada sejuk, suruh dia minum. Itulah petua dia. Muntah isteri ni tak ni. Tak mana faham, tak faham sudah. Saya ni suka bagi petua, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah ni. Hebat ni janggut kita ni. Tuan-tuan ingat tak ada faedah ni. Ada orang tanya, Ustaz, kalau ular masuk rumah, apa kita nak buat? Allah. Yang tu masalah. Kita ni kadang-kadang makan bawang putih, tapi tak tahu khasiat bawang putih. Tuan-tuan ambil bawang putih, potong nipis-nipis, picit sikit, letakkan dekat hidung ular tu. Lari dia, tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jangan duk buat pula. Mampus saya kena tangkap lagi, tuan-tuan ni. Allah, tuan-tuan oi. Kita ada isteri, kita ada suami, tolonglah buat yang terbaik. Saya ni tak baik, tuan-tuan lagi baik pada saya. Pasal apa saya kata tuan-tuan baik? Tuan-tuan makan berjamaah dengan isteri tuan-tuan. Tuan-tuan berjalan pergi pasar malam dengan isteri tuan-tuan. Tuan-tuan isteri nak beranak, tuan-tuan hantar. Akak-akak oi, suami kita ni tak handsome. Tapi dia teman kita pergi umrah. Suami akak ni bulu apa pun tak ada. Tapi dialah yang beli ikan. Akak tak payah pergi market. Dia buat balik ikan. Suami akak ni baik, tuan-tuan. Oi, akak oi. Walaupun dia bongkok dah. Dia pikul tong gas buat balik ke rumah. Saya ni tak lebih baik daripada tuan-tuan. Saya kahwin tahun 94. Saya berceramah tahun 1990. Saya tak pernah beli ikan di market untuk isteri saya. Siapa lebih baik, tuan-tuan ke saya? Saya tak pernah tuan-tuan pergi beli ikan, buat balik. Saya tak pernah tuan-tuan bawa anak-anak saya, isteri saya, pergi beli baju raya. Tak pernah. Malam raya pun saya ceramah. Malam raya pun saya ceramah. Tuan-tuan tak tengok saya malam-malam raya tu duk keluar dalam TV. Siaran langsung tu. Pagi raya pun saya siaran langsung lagi dalam TV. Bayangkan tuan-tuan. Saya buka sekolah 2006. Sampai sekarang 2023. Saya tak pernah balik kampung beraya tuan-tuan. Saya raya di sekolah layan makcik-makcik. Akak-akak ada juga suami balik kampung. Raya kita balik Perak, raya kita balik Terengganu. Saya tak balik ke oi. Saya dapat cucu tahun lepas. 2 cucu lah. Cucu yang sulung tu, bila dapat, dia dah pandai main, pandai berjalan semua. Asal balik ceramah, saya singgah supermarket, kedai runcit, beli mainan. Pasal dia suka lori, dia suka tayar. Saya sebelum balik rumah, singgah kedai lu, beli lori lu, hak ada tayar besar. Panggil Karis, dia mari. Nah, atuk beli tayar. Dia pun duduk, ngorong-ngorong, duduk pusing tayar. Saya pun main dengan dia. Isteri saya keluar. Abang perasan tak, anak kita 5 orang, abang tak pernah beli mainan.
Bila dapat cucu baru beli mainan. Menyandar saya tahu. Menyandar saya, baru saya perasan. Saya tak pernah beli mainan ke anak saya. Sebab kerja saya ialah ceramah. Kerja saya jaga sekolah, jaga orang tua, jaga macam-macam. Jalan saja. Akak-akak, syukurlah akak-akak dapat suami macam ini. Kadang-kadang kita ni tak nampak nikmat ni. Sebab tu saya kata pada abang-abang, tuan-tuan lagi baik daripada saya. Tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan pergi pasar malam, saya tak pernah. Tak ada langsung tuan-tuan pergi pasar malam dengan isteri. Abang-abang bawa lah isteri pergi pasar malam tu, pergilah pasar Ramadan nanti. Tengok orang jual sate beli, ayam percik beli. Abang, belon beli. Belon hak terbang tu. Naik motor begini balik tuan ni. Ada orang tuan-tuan tak boleh layan isteri macam itu. Akak-akak bersyukurlah dapat suami macam itu. Walaupun tak kaya pun tak apa. Tiap-tiap malam ada dia sebelah kita. Siap berdengkur lagi. Tak apalah. Akak tahu tak? Saya ni 15 tahun saya tak tidur malam tu. 15 tahun saya tak boleh tidur malam. Dan kalau saya tak tidur malam, saya buka TV, saya pasang Quran 30 juzuk duk baca Quran, isteri tak boleh tidur. Satgi dia vertigo. Saya kata mama pergi tidur bilik sebelah, ayah tidur bilik sini. Akak-akak seronok dapat tidur dengan suami. Bersyukurlah. Jadi jangan duk kutuk, jangan duk kata macam-macam. Abang-abang, bersyukur kita dapat isteri kita. Sebab tu saya kata tadi, saya tak lebih baik daripada tuan-tuan. 33 tahun saya ceramah tuan-tuan. Baru malam ni saya bawa isteri saya datang. Turun ke Cameron Highland sampai Gua Musang, sampai ke Kuala Krai. 33 tahun, baru hari ni saya bawa dah. Dia menang, lepak, jauh abang ya. Dekat. Kata. Jalan dia melompat-lompat abang ya. Yalah. Tuan-tuan yang saya hormati. Tu saya kata kat isteri saya, minta maaf. Selama ni, mama yang jaga anak-anak, mama yang jaga rumah. Abang minta maaf, abang tak buat kerja. Tetapi abang buat kerja untuk Allah Ta'ala. Pahala yang abang dapat ni, mudah-mudahan mama pun dapat sekali. Jadi abang-abang, jom kita layan isteri kita elok-elok. Jom kita layan suri hati kita elok-elok. Sebab tu, baru ni ada orang hantar surat dekat saya. Dia tanya saya, Ustaz, berapakah isteri Ustaz? Depan orang ramai. Anak saya kat belakang pula. Saya tak mau jawab soalan ni tuan-tuan. Kalau saya jawab, saya jadi ikut lain. Sebab banyak orang hari ni yang tak betul. Dia berani lain macam. Bila sebut kosong banyak, dia kata tak apa Ustaz, saya sanggup. Saya tak mau. Sehari dia main jumpa isteri saya, mampu pula saya tuan-tuan. Tak balik rumah pula tuan-tuan. Saya kata dekat dia, hak ada sekarang pun saya tak tengok. Hak duk ada tu pun jarang tengok. Dia mari jumpa saya, umur dia 66. Ustaz boleh jadi orang yang bawa saya masuk syurga. Ustaz kahwinlah dengan saya. Sudah. Saya kata, kak saya ni 50 pun tak sampai. Tak apa Ustaz. Angka umur cuma angka. Kak boleh terima Ustaz walau Ustaz muda pada akak. Saya kata memanglah kak boleh terima. Yang tak boleh terima saya. Tak apalah kak. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz tak menyesal? Tak. Berani tuan-tuan orang sekarang. 66 awal-awal tolak. Tapi kalau 26 saya fikir dululah. Tuan-tuan. Mana faham, tak faham sudah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan yang saya muliakan. Anak kita. Anak kita yang kita kasihi. Saya
Dulu-dulu, waktu kurus, saya jadi penceramah, anak murid saya mati. Mandi mayat, saya tak mandi mayat. Ada orang kampung yang mandikan, saya masuk sekali. Saya tengok anak-anak lelaki dia lunjurkan kaki dalam bilik mandi tu. Ada 4 anak lelaki dia lunjurkan kaki dan mayat ayah dia letak atas kaki dia orang. Saya tengok lain macam cara mandi ni. Kenapa letak atas kaki anak-anak? Saya tanya kepada orang yang mandi kan. Dia kata senang Ustaz. Dulu kita guna batang pisang. Ni kita guna batang kaki pula. Saya kata bang, perbuatan ni makruh bang. Satu, dia berdarah sebab dia accident. 2, nanti dia ada najis. Kita bersihkan dia. Satu hal pula jadi najis pula pada anak-anak dia. Ada kata kalau Ustaz boleh buat, Ustaz buat. Yang tu saya lemah. Bila kita nasihat, dia marah kita. Saya pun dia ada bisin macam tu, saya belah, aku suka hampa. Dia kata kat saya sebelum saya keluar, inilah jasa seorang anak untuk bapak dia last kali. Untuk lapikkan pak dia mati, mayat pak dia. Takkan Ustaz nak marah saya? Dia marah saya. Saya tak marah abang, saya cuma tanya, perbuatan sedemikian tu makruh. Dia kata. Ambillah benda lain, batang pisang pun boleh, batang kelapa pun boleh. Dah ada zinc mandi mayat sekarang lagi senang abang. Kita duduk di luar, kita tolak, kita tarik, kita tolak je mayat. Tak payah dah buat macam ni abang. Jangan Ustaz pandai, Ustaz buat. Saya pun malas. Saya tunggu mandi mayat, semayang saya balik. Saya nak cerita tuan-tuan, hebatnya anak ni duduk lunjuk kaki pada bapak. Apa pengorbanan kita sebagai anak terhadap bapak, kita tak tahu lah. Dan kita nak supaya kita lah buat yang terbaik untuk anak kita. Di rumah saya pasang speaker dekat dinding ceiling. Dan bila masuk waktu, saya pasang ayat Quran, azan. Dan sekarang saya beli jaga waktu, saya letak depan pintu bilik anak-anak saya. 10 minit sebelum azan, dia baca Quran. 10 minit azan, baca Quran. Lepas tu azan, satu rumah dengar. Saya ceramah. Saya letakkan benda tu, supaya anak-anak saya semayang. Saya pasang speaker tuan-tuan, supaya anak-anak saya bangun. Tengok-tengok tak bangun juga. Mereka cerdik, mereka tutup volume, tak dengar apa tuan-tuan. Sebab Allah kata, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah anak kamu sembahyang. Misai bertaring anak kita. Apa pangkat dia? Inspektor. Balik rumah, sembahyang. Anak kita ni PTD, pakai tie, pakai coat. Telefon dia. Dah sembahyang belum? Besar ke pangkat dia? Hebatkah dia? Dia tetap anak kita sembahyang. Saya ni penceramah. Nikah dengan isteri saya. Rumah mertua saya di Kedah, 2 tingkat, rumah papan. Mula-mula menikah tuan-tuan, orang ketuk lantai bilik tidur saya. Ketuk. Bangun. Hampa ingat hotel ke? Bangun. Dia suruh sembahyang subuh. Mampus tuan. Pak mertua. Ustaz tak ustaz? Agak-agak tuan-tuan berani ya. Pergi jolok lantai bilik anak menantu baru menikah. Saya kenal pak saya tu imam. Bangun tuan-tuan. Bawa pak pergi masjid sembahyang subuh. Dia jolok dengan galah. Jom tuan-tuan. Menantu bawah kita, anak bawah kita sembahyang. Jangan tak sembahyang. Jangan bila kita ni jadi pak, kita takut nak suruh anak sembahyang.
Anak duk basuh motor, basuh kereta, pukul 7 suku, kita start motor pergi masjid. Anak duk basuh kereta boleh tanya, ayah ke masjid ke? Kirim salam tu imam. Dengan seluar pendek dia, tuan-tuan. Kirim salam pula, tuan-tuan. Kamu tinggalkan sabun kamu tinggalkan baldi kamu, ikut aku semayang. Oh, betul. Setengah bapa semayang. Kamu ingat apa? Tak semayang. Anak langsung tak bagi allowance. Bulan depan tak ada allowance. Isteri pula marah. Itulah awak. Pandai-pandai marah anak semayang lah. Apa sekarang dia tak hantar duit dah. Nak bayar bil macam mana? Saya ni main kutu. Macam mana nak bayar kutu? Pandai suruh anak semayang lah apalah. Mulut tu tak ada insurans. Sekarang dia lah. Nanti ujuk lah janji bagi duit. Lingkuk tuan-tuan. Suruh dia orang sembahyang. Mudah-mudahan itulah yang mendatangkan kasih sayang kepada kita. Cukuplah tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam setengah dah. Tuan-tuan mudah lengok dah. Yang dapat tiang tak apa lah. Jadi kita jumpa lagi. Dalam 2 hari ni saya duduk pusing kot Kuala Krai ya tuan-tuan. Besok pun ada, malam besok pun ada, hari Jumaat pagi pun ada. Jadi kita jalan saja tuan-tuan. Okey, terima kasih atas jemputan. Terima kasih kepada tuan-tuan imam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.